وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat sekali lagi bertemu di surau kita untuk kita sambung pengajian dan perkongsian kita yang telah lalu. Daripada buku Prinsip Agama yang ditulis oleh Syekh Yazid Jawas, dan kita dah sampai ke muka surat yang ke-120 di bawah tajuk apa tadi? Pengertian ibadah dalam Islam. Ya. Jadi 1/3 daripada buku ini, yang first mula-mula itu, kita menghuraikan tentang syahadah. Pertama, syahadah uluhiyah, la ilaha illallah. Yang kedua ialah syahadah risalah, Muhammadur Rasulullah. Itu adalah first part daripada buku ini. Kemudian ada second part ataupun bahagian kedua ialah sabit dengan ibadah, di mana kita telah berkongsi tentang definisi atau takrif ibadah, yang mana ia merujuk kepada pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah kongsikan makna secara bahasa dan juga secara syarak. Kemudian kita berkongsi tentang rukun-rukun ibadah ataupun asas yang paling penting, termasuk syarat-syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Insya-Allah Taala hari ini kita nak masuk tajuk yang khususnya itulah keutamaan ibadah. Ibadah dalam syariat Islam merupakan tujuan akhir yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerananya Allah menciptakan manusia, mengutuskan para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci. Orang yang melaksanakannya dipuji, dan yang enggan melaksanakannya dicela, yakni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkatalah Tuhanmu, berdoalah kepadaku, nescaya aku memperkenankan bagimu. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku memustajabkan bagi kamu. Aku menerimanya. Mustajab ni makna menerimanya. Ya. Jadi Allah Ta'ala suruh berdoa. Dan doa ada banyak maksud. Salah satu ialah doa bila kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Doa juga bermaksud ibadah. Dan mungkin lagi ada maksud-maksud yang lain. Ya, doa ibadah. Itu disebut sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah daripada Nu'man bin Bashir. Doa huwal ibadah. Doa ni kata Nabi ialah ibadah. Ya. Sebab itu dalam hal ni Allah Ta'ala kata, doalah kepadaku nescaya aku memustajabkan kamu. Aku menerimanya. Ya, untuk kamu. Doa di sini minta dengan Allah lah, ya. Dan doa juga bermaksud ibadah kepada Allah. Kerana doa itu sendiri adalah ibadah. Bahkan dalam definisi doa secara bahasa ialah
ibadah. Ya, doa lughatan al-ibadah. Ya. Doa secara bahasa ialah ibadah, ya. Menyembah. Dia sampai adalah maksud-maksud dari sudut bahasa yang lain, ya. Kemudian Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang-orang yang tidak mahu beribadah kepadaku, ya, Allah Ta'ala suruh doa. Kemudian Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang-orang yang engkar, tidak mahu beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan yang hina. Sayadkhuluna jahannam badakhiri, ya. Jadi orang yang tidak mahu berdoa kepada Allah, dia tidak beribadah kepada Allah, ya. Sebab doa itu sendiri adalah ibadah. Ibadah dalam Islam tidak disyariatkan untuk mesempitkan. Baik, tadi dia kata ibadah adalah sebab kenapa Allah Ta'ala menciptakan manusia. Ini selari dengan apa disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kita sering dengar ayat ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku atau beribadah kepadaku. Baik, ibadah dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulitkan manusia, dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka dalam kesulitan. Ini pula selari dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat, antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan Allah Ta'ala tidak sesekali menjadikan dalam agama itu kesulitan, ya. Tuan belajar dalam bab puasa daripada ayat 183 surah Al-Baqarah sampai 187, itu adalah ayatus siyam, ya, ayat-ayat puasa lah. Di situ juga Allah Ta'ala sebut, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak senang bagi kamu, Allah Ta'ala tak nak susah bagi kamu, ya. Yang kau tak puasa memanglah kerana asal-asal puasa itu agak sukar, ya. Walaupun puasa disyariatkan lewat tahun kedua hijrah, ya. 13 tahun Nabi di Mekah tidak ada puasa Ramadan. Yang ada hanya puasa 3 hari setiap bulan. Itu pun tidak wajib. Macam sembahyang 5 waktu lah. Sembahyang 5 waktu bukan masa Nabi baru jadi Nabi. Sembahyang 5 waktu disyariatkan semasa Nabi dah dekat nak berhijrah ke Madinah, ya. Tahun ke-11 kenabian. Makna 2 tahun sebelum Nabi hijrah baru difardukan solat 5 waktu. 2 years before hijrah, ya. Makna daripada Nabi jadi Nabi sampai ke, ya, tahun ke-11 kenabian tak ada sembahyang 5 waktu lah. Ya, ada hanya qiyamul lail sekurang-kurang 1 rakaat. Ibadah waktu tu dia ringan lah, kerana fokus dia akidah, fokus dia nak ajak orang masuk Islam. Kalau waktu tu Allah Ta'ala syariatkan ibadah, macam mana? Ya, jadi fokus tu lain, fokus akidah, nak ajak orang masuk Islam, la ilaha illallah je masa tu, ya. Semayang tak ada, melainkan hanya qiyamul lail 1 rakaat 1 malam. Lebih tu nak semayang suka hati lah, tapi hak wajib bangun malam mesti semayang sikit pun, ya. Puasa tak ada yang wajib, hanya ada puasa yang disunahkan sahaja, itu pun 3 hari setiap bulan. Ana sebutlah hadis Abi Daud, kerana Nabi yasumu qabla al-hijrah salasata ayyam min kulli syahr. Nabi SAW sebelum hijrah semayang puasa 3 hari setiap bulan. Puasa tu ada tapi tidak wajib. Haji tu lagi tak ada kan.
Bila Nabi hijrah ke Madinah tahun kedua Hijriah, baru difardukan puasa Ramadan. Nabi pergi Madinah tu, Nabi puasa Ashura, ya, di sampai 3 hari setiap bulan Nabi puasa Ashura, tapi tak ada yang wajib lah. Tahun kedua baru diwajibkan puasa Ramadan, ya. Dan mula-mula puasa agak berat. Waktu dia daripada Isyak sampai Maghrib. Masuk waktu Isyak, kita sembahyang Isyak, kemudian after that we cannot eat anymore. Kita dah tak boleh makan lagi. We cannot drink anymore. Kita tak boleh minum lagi. Even kita tak boleh bersama isteri. Nak tidur atas katil sama-sama boleh lah. Tapi nak ini tubuhinya tidak boleh. Jadi agak panjang kan, ya. Itu baru puasa betul. Mana waktu yang kita ada untuk makan dan minum amat sedikit. Satu hari dalam 2 jam je. Itu baru puasa betul. Tapi biasalah kan, manusia biasa, benda tu agak berat. Tapi at the first stage, itulah puasanya, ya. Dan dikatakan itulah puasa para anbiya dan kaum mereka pada zaman dahulu. Jadi mari zaman kita ni agak berat. Bukan kata kita berat, sahabat Nabi pun berat juga. Pasal sahabat Nabi pun manusia macam kita juga, ya. Bukan malaikat. Hatta sebahagian daripada mereka buat benda yang tidak boleh buat. Contohnya Umar Al-Khattab dalam Sahih Bukhari. Lepas Isyak dia pergi setubuh dengan isteri dia. Yalah, kalau daripada Maghrib kita makan, nak tunggu Isyak 2 jam kan. After that kita nak solat dah tak boleh makan lagi dah, tak boleh minum lagi dah. Of course tak boleh bersetubuh atau bersama isteri. Ingat kita boleh manage ya, only within 2 hours. Agak sukar. Jadi dia pun terlanjur juga lah dengan isteri lah kan. Dengan sebab kelakuan Umar yang buat benda tidak boleh dibuat masa waktu itu, maka Allah Ta'ala pun turun ayat Quran meringankan. Ini ayatnya, ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atisyamu ilal layl thumma atimus siyama ilal layl, ya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu ayat sebelum tu lagi, ya. Tapi ayat yang sama lah, 183 sampai 187. Mana Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala nak ringankan bagi kamu, Allah Ta'ala tak nak berat-berat bagi kamu, ya. Kamu dah boleh dah puasa daripada subuh sampai Maghrib. Jadi tak perlu lagi puasa daripada Isyak sampai subuh, sampai Maghrib. Waktu yang amat panjang. Untung juga Sayyidina Umar ada buat salah, jadi Allah Ta'ala ringankan. Ada hikmahnya lah, tidak? Ada satu kes lagi juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ada seorang sahabat ni siang dia kerja full time, masuk Maghrib nak makan, makanan tak ada, ya. Bini dia pergilah cari makanan. Balik-balik member dah tidur lah. Tertidur. Sama juga. Bila dah solat Isyak tak boleh makan. Satu lagi, bila dah tidur, masuk waktu Isyak, kita tak solat lagi, kita tidur, tak boleh makan dah. Dia pun tertidur. Bini dia kejut-kejut bangun. Macam nak buat ni, nak makan dah tak boleh. Tak payah makan lah. Puasalah dia esoknya. Sama kerja lagi, ya. Pesan kawal tu. Dah ada 2 kes, ya. Mungkin lagi ada kes-kes yang lain. Jadi dengan sebab sahabat sendiri pun ada masalah nak puasa waktu yang panjang seumpama itu, maka dia ringankan, ya. Dan begitu jugalah dalam konteks-konteks yang lain. Sebab itu dalam agama ni dia ada rukhsah, ya. Rukhsah tu pasal nak meringankan lah, ya. Dalam ibadah ada rukhsah, dalam muamalah ada rukhsah, banyak rukhsah kan, ya. Ya.
Aha. Aha. Ya? Untuk mengingati apa? Mengingati apa? Puasa Senin Khamis memang ada. Saumu yaumil isnain wal khamis. Itu dalam kelompok puasa-puasa yang disunahkan lah. As-siyamu al-masnun. Puasa-puasa yang disunahkan. Preferable fasting. Ya. Adalah. Ya. Kita belajar kitab Siam, The Book of Fasting. Mula-mula belajar ta'rif, tu belajar hukum, lepas tu belajar syarat wajib dulu, lepas tu belajar syarat sah, lepas tu belajar rukun, lepas tu belajar perkara-perkara yang membatalkan puasa, belajar belajar perkara-perkara yang sunnah, perkara yang makruh, termasuk perkara yang haram. Lepas tu kita belajar topik yang last tu, puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa yang haram. Lepas tu masuklah bab i'tikaf. Adalah 7-8 bab dalam kitab Siam, The Book of Fasting. Jadi antara bab terakhir itulah as-siyamul masnun. Puasa-puasa yang disunahkan atau disebut juga sebagai nawafilus siyam, ya. Ada puasa yang yearly basis, setahun sekali. Ya. Tak banyaklah. Puasa Asyura, ya. Puasa sehari diampunkan dosa 1 tahun. Ya. Yang telah lalu. Puasa Arafah. Tahu puasa Asyura ni? Asyura ni puasa 10 Muharram lah. Ya. Jadi bulan Muharram, bulan puasa, sehari je, 10 Muharram tu. Lepas tu nak makan-makan lah. Ya. Kita bulan puasa jadi bulan makan. Ya. Boleh je. No problem. Tapi sehari tu kita puasa. Tapi tak wajib lah puasa yang digalakkan. Lepas tu puasa Arafah, diampunkan 2 tahun. Setahun dosa yang telah lalu, setahun dosa yang akan datang. 1 hari je puasa. Ha. Tak wajib. Kita tengok member kita makan kat kedai hari Arafah, kan? Yalah. Tapi kita yang puasa tak payahlah pergi kedai. Macam mana pergi kedai nampaklah member tak puasa, kan? Jadi puasa setahun sekali lah. Puasa 6 fadilat besar juga. Puasa Ramadan sambung 6 Syawal. Seumpama puasa setahun, siam mudah hari. Ya. Lagi tak ada lah. Tapi biasanya puasa yang yearly basis fadilat dia besar-besar. Pasal setahun sekali, kan? Lepas tu kalau kita miss, nak jumpa lagi tahun depan, tak hidup tak mati je tak. Kalau ada keupayaan, kita puasa lah, ya. Rehatlah 1 hari tu kalau boleh, ya. Kemudian kita ada weekly basis, monthly basis. Monthly basis ni very simple. 3 days in a month, 3 hari setiap bulan. Boleh secara berturut-turut. Yang digalakkan ialah 13, 14, 15. Ataupun 27, 28, 29. Ataupun 28, 29, 30. 31 tak ada lah. Bulan Islam ni dia tak ada 31, kan? Ya. Ataupun boleh kita buat separately. 1 hari di awal bulan, 1 hari di tengah bulan, 1 hari di akhir bulan. Kita konsisten setahun 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari kali 12 baru dalam 36 hari. Tapi seumpama kita puasa setahun, siam mudah. Jadi dalam setahun ada 1 tahun saja. There's only 1 year in a year. Tapi bila kita puasa 3 hari setiap bulan, kita puasa pula 6 Syawal after Ramadan, kita dapat pahala kat situ dah 2 tahun. Pahala puasa tu dah 2 tahun. Jadi tahun hanya 1 tahun, tapi dapat pahala 2 tahun. Hanya dengan berpuasa. Macam kita semayang lah. Malam tadi semayang isyak berjemaah, betul tadi? Kedak semayang seorang.
Ada kerja tak apalah kan, sibuk apa. Tapi kalau kita mari berjemaah, malam tadi isyak berjemaah dah dapat pahala separuh qiyamul lail. Subuh mari berjemaah pula dapat pahala seluruh malam qiyamul lail. Jadi malam hanya satu malam, tapi dengan sebab kita berjemaah isyak dan subuh, kita dapat 1.5 malam qiyamul lail, 1.5 night. Ya. Sama kes tadi pun kan, puasa. Baik, jadi dia puasa monthly basis, very simple. Kemudian kita ada weekly basis. Weekly basis ni seminggu sekali, Senin Khamis, Jumaat Sabtu, Sabtu Ahad, ya, secara berdua-duaan, ya. Jangan puasa Jumaat saja, makruh. Jangan puasa hari Sabtu saja, makruh juga. Jangan puasa hari Ahad saja, makruh juga. Ya. Ada larangan Rasulullah lah, ya. Jumaat tu pasal hari raya kita, Sabtu Ahad tu pasal hari raya Yahudi dan Nasara. Itu dia kena dua-dua kan. Ya. Masuk sini kami tadi lah. Disunahkan lah, ya. Pertama kerana Rasulullah puasa, ya. Dan ada hadis yang mana bila Nabi ditanya dalam Sahih Muslim daripada Ammar bin Yasir, tak silap saya, puasa Isnin ni, kenapa puasa kan? Nabi pun jawablah, Senin Khamis ni innahu yaumun wulidtu fihi wa fihi unzila alayya. Aku puasa hari Senin ni kerana dua sebab. Pertama, kerana aku dilahirkan pada hari ini, ya. Dan yang kedua ialah kerana hari yang aku mula-mula menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi terima Iqra di Gua Hira tu hari Senin, ya, dan Nabi lahir pun hari Senin. Itu antara sebab lah Nabi berpuasa. Kemudian ada hadis yang lain, Nabi kata hari Senin dan Khamis ini yurfa' fihima al-a'mal wa inni uhibbu an yurfa' amali. Wa inni uhibbu an yurfa' li amalun soleh. Ya. Nabi kata hari Senin Khamis ni hari diangkat amalan kepada Allah. Dan aku nak pada hari ini aku melakukan amal yang soleh. Ya. Jadi itulah yang ada hubungan kait dengan hari Senin Khamis, ya. Itulah yang saya tahu. Lebih saya tak tahulah. Baik, balik pada yang tadi. Jadi tak ada kesukaran dalam beragama. Everything boleh dilakukan, ya, dalam konteks keupayaan kita sebagai manusia biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Ini kita sering baca dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir itu, ayat 286 kan. Amanah Rasul 285, la yukallifullah 286. Dua ayat ni very important. Dalam koleksi zikir harian, Amanah Rasul dengan la yukallifullah dia masuk. Kerana dia ada surah yang amat-amat digalakkan kita baca, ya. Siang, pagi lah, ya, malam, ya. Nabi SAW pergi Isra' dan Mi'raj. Apa yang Nabi dapat? Nabi dapat 3, ya. Dan Sahih Muslim pada Abu Zar. Pertama, Nabi dapat semayang. Semua orang tahu. Budak kecil pun tahu. Budak tadika pun tahu, ya. Pasal di sekolah kita buat ceramah Isra' Mi'raj kan, setiap tahun bila masuk bulan Rejab. Tapi dua ni jangan disebutkan. Itulah Nabi juga dapat amanah Rasul dengan la yukallifullah lah, 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Nabi dapat malam itu. Dan yang ketiga ialah Nabi dapat jaminan daripada Allah pengampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang besar.
lagi mana dia tidak syirik kepada Allah. Kita ni manusia ni jahat macam mana pun, buat dosa besar pun, walaupun kita tak bertaubat, Allah Ta'ala maha merahmati, dia boleh ampun bila-bila masa, dia boleh tidak ampunkan juga, ya. Melainkan syirik, syirik tak ada pengampunan, melainkan setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi dapat 3, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mempersulitkan kepada kita ataupun kepada manusia melainkan apa-apa yang dia mampu, ya. Dalam konteks muamalah harta pun sama juga, kan? Islam tak pernah meletakkan atau menetapkan berapa banyak kita nak bagi nafkah pada anak isteri kita. Ikut kemampuan kita lah, ya. Al-musir ala hasabi isarihi wal mu'sir ala hasabi i'sarihi. Orang yang mampu dia bagi lebih, tak mampu dia bagi kurang, kan? Pasal Allah Ta'ala sebut la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Ta'ala tidak memberatkan kepada sesuatu manusia atau nyawa melainkan apa yang telah Allah Ta'ala beri kepadanya dari sudut rezeki. Itu ayat pasal rezeki lah, kan? Ya. Tak kisahlah ibadah ke, selain ibadah seperti muamalah ke, jadi semuanya telah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Sebab itu orang pernah tanya Abu Bakar As-Siddiq dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang qasas semayang berhubung kait dengan fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Allah Ta'ala sebut, wa idza dara'tum fil ardi falaysa 'alaikum junah an taqsuru minas salah in khiftum an yaftanikumul ladina kafaru. Jika kamu bermusafir, maka tidak menjadi kesalahan untuk kamu puasa sembahyang jika kamu takut difitnah oleh orang-orang yang kafir, orang-orang bukan Islam. Difitnah ni masuk diserang, ya, dipersusahkan, dibuat onar, macam itulah, ya. Tapi sebab dia Allah Ta'ala pemudah ni, bila musafir takut orang kafir buat jahat di tengah jalan, ya. Jadi sahabat tanyalah Abu Bakar Siddiq, sahabat tanyalah Umar Al-Khattab, sekarang kita dah aman, takkan nak kosa lagi kot? Umar pun jawab, aku dah tanya dah Rasulullah dulu. Sa'altu Rasulullah mimma sa'altani faqala sadaqatun tasaddaqallahu biha ibadah faqbalu sadaqatah. Boleh kosa juga, kerana ia adalah sedekah yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya, maka ambillah sedekah itu, ya. Sebab tu segelintir ulama mewajibkan kosa bila musafir. Pasal dia kata ini adalah sedekah daripada Allah, Nabi suruh kita ambil. Baik. Jadi dia kata Islam tak pernah ibadah dalam Islam tidak disyaratkan untuk menyusahkan manusia, tidak pula untuk menjatuhkan mereka dalam kesulitan. Tadilah ayat Quran dan hadis yang saya baca. Akan tetapi ibadah itu disyaratkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semua adalah mudah. Sebab itu Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Sahih Bukhari dia buat satu bab, ad-dinu yusrun, agama itu mudah, ya. Di antara keutamaan ibadah bahawasanya ibadah mensucikan jiwa dan membersihkannya dan mengangkat darjat tertinggi menuju kesempurnaan manusiawi, ya. Ibadah ni dia adalah satu latihan rohani dan penyucian spiritual kita. Kesempurnaan seorang hamba adalah dengan mewujudkan ibadah yang benar kepada Allah. Semakin bertambah ibadah kepada Allah, maka bertambahlah kesempurnaan dan tinggi darjatnya, ya. Termasuk keutamaan ibadah juga bahawasanya termasuk
manusia sangat membutuhkan ibadah melebihi segala-galanya, bahkan sangat darurat membutuhkannya, kerana manusia secara tabiat adalah lemah, fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam-macam lagi yang ditulis oleh si pengarang nak menunjukkan akan kepentingan ibadah. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ibadah adalah makam atau kedudukan yang sangat agung, yang dengannya seorang hamba menjadi mulia kerana kesetiaannya hanya kepada Allah, dan dia tidak menyebut Rasulnya sebagai hambanya yang menempati makam yang paling mulia. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Allah Ta'ala telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Allah telah menyebutkan Muhammad sebagai seorang hamba ketika menurunkan Al-Quran pada malam itu, ketika beliau menjalankan dakwahnya, dan ketika dia perjalankan pada malam hari. Dan dia membimbingnya untuk senantiasa menjalankan ibadah pada saat-saat hatinya merasa sesak akibat pendustaan orang-orang yang menentangnya. Dia berfirman, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa abu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Al-Hijr ayat 97 hingga 99. Allah Ta'ala kata, kami tahu kamu sempit dadamu dengan apa yang disebutkan oleh orang-orang kufar. Allah Ta'ala tahu Nabi ni berhadapan dengan kufar. Apa dia pun tak kata pada Nabi. Nabi rasa sempit dadanya. Mana Nabi pun pusing juga. Nabi mari sedih juga kan. Dia pun duk kata macam-macam. Allah Ta'ala kata, aku tahu, kami tahu. Cuma kamu bertasbihlah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Dan jadilah orang yang banyak sujud. Wa qum minas sajidin. Ya. Mana Allah Ta'ala kata, engkau sedih, engkau kecewa, engkau begitu, engkau begini sebab perbuatan orang kafir. Aku tahu. Tak apa, kau teruskan bertasbih kepada aku dan menyembah aku. Sujud kepada aku. Dan kamu sembahlah kepada aku sehinggalah datang kepadamu al-yaqin. Yakin ni ulama kata matilah. Jadi nak cerita apa-apa kesusahan yang kau hadapi, musibah yang kau hadapi, kan, kamu sembah je aku, ya. Dan of course Allah Ta'ala akan menolong orang-orang yang menyembahnya, mengabdikan diri kepadanya. Keutamaan ibadah yang paling besar ialah keutamaan ibadah yang paling besar, bahawasanya ibadah merupakan sebab utama untuk meraih keredaan Allah, masuk syurga dan selamat daripada seksa api neraka. Ya. Dan next nanti kita masuk tajuk yang khususnya keutamaan Islam dan keindahannya. Tadi keutamaan ibadah, ini keutamaan Islam dan keindahannya. Jadi keutamaan ibadah ni ada banyak yang disebut yang telah saya baca tadi. Tapi poin-poin pentingnya adalah, pertama, Allah Ta'ala menjadikan kita untuk beribadah kepadanya. Yang kedua ialah ibadah tu pula Allah Ta'ala tidak mempersulitkannya. Ya. Dan Allah Ta'ala, yang ketiga, Allah Ta'ala suruh kita beribadah kepadanya sentiasa. Walau apa-apa masalah, walau apa-apa dugaan, walau apa-apa tribulasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kalau Nabi yang ada banyak cubaan, tentangan, dugaan, Allah Ta'ala suruh hanya ibadah kepadanya. Ya. Apatah lagi kita, memanglah masing-masing ada masalah masing-masing, tapi tidaklah sebesar masalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan Nabi bukan hanya menghadapi masalah dakwah, masalah-masalah yang tak sabit dakwah pun sama juga. Nabi kalau dia sakit, 2 kali sakit kita. Ya. Lepas tu kita belajar dalam fiqhul janazah, dalam bab mukaddimah kepada mati, sakit lah. Itu belajar bab sakit kan. Nabi sakit 2 kali daripada kita sakit. Ya. Kalau dia demam 2 kali daripada kita demam. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak memberi pahala yang besar kepada Nabi. Sebab itu bila sahabat jumpa Nabi, dia tengah sakit kan, terutama sambil sakit nak matilah. Hadis Muslim pada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat kata padanya, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidah. Wahai Nabi, aku tengok engkau ni sakit berat ni. Nabi kata, na'am, u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku sakit ni seumpama 2 orang yang sakit di kalangan kamu. Bayang, Nabi sakit lebih dari kita. Maka sahabat kata, wa inna laka la ajrani ya Rasulullah, wa inna laka ajrai, wa inna laka
la ajraini ya Rasulullah, maka kamu dapat 2 kali ganda pahala lah. Nabi kata na'am, ajal. Ya, jadi dengan sebab Allah Ta'ala gandakan sakit kepada Nabi, kerana Allah Ta'ala nak gandakan pahala kepada dia. Nak bagi pahala lebih kan? Bagi sakit lebih. Nabi tu. Kita pun macam tu juga. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ujian demi ujian, ujian demi ujian. Pas sakit-sakit. Sakit tak berat mana pun, demam aja. Tiap bulan demam, tiap bulan demam. Kena check lah, maybe ada something wrong somewhere kan. Kita salah makan ke, kita tak jaga kesihatan ke. Tapi on the other side, tak apalah kan. Kita dapat pahala lah. Ya, mungkin kita akan dapat pahala lebih banyak daripada orang lain. Ya. InsyaAllah ta'ala. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Aduh. Oh, sejuk. Sini tak hujan pagi ni? Hujan? Bersubuh hujan. Hujan tak berhenti 90 malam tadi. Tapi renyai-renyai lah. Ya, ya. Masa tu juga. Ya. Macam semayang tu, Nabi dapat ke atas kan. Lepas tu dia turun 50, tu kurang-kurang jadi 5 kan. Dia satu hadis je. Satu hadis Abu Zar Sahih Muslim. Nabi kata aku dapat 3 lah. Kemudian Nabi cerita pasal semayang tu. Tapi 2 tu disebut dalam hadis yang sama lah. Malam tu Nabi dapat 3 benda tu. Tapi orang banyak highlight pasal semayang lah. Saya ada kisah dia kan. Adakah ayat yang perlu dia turun masa malam? Amanah Rasul dia ada ayat ni yang dia turun banyak kali. Macam Al-Fatihah kan. Al-Fatihah dia nuzul dia ada lebih daripada sekali. Amanah Rasul pun sama juga. Dia ada nuzul lebih daripada sekali. Pertama dia nuzul masa Isra' Mi'raj tu lah. Bukan nuzul lah, maksud Nabi dapat pada waktu itu. Satu lagi Nabi dapat juga masa Nabi kat bawah. Ada satu Jibril turun, ada satu malaikat turun. Dia buat turun 2 ayat terakhir surah Al-Imran tu lah. Nasai Bukhari daripada Ibn Abbas. Nabi duduk dengan Jibril, tiba-tiba pintu langit terbuka. Jadi dia pun turun. Dan dia tak pernah turun ke bumi. Semata-mata turun untuk bawa ayat amanah Rasul dengan Al-Fatihah sekali. Al-Fatihah sekali tak silap saya. Tapi dia buat turun amanah Rasul lah. Sebab tu ahli tafsir kata ada ayat yang dia turun atau diwahyu kepada Nabi more than one time, lebih daripada sekali. Contoh dia Al-Fatihah ya. Macam amanah Rasul dan mungkin lagi lah ada ayat yang lain ya. Dia bukan sekali. Baik itu ayat yang terpenting tu, amanah Rasul tu. Dia masuk koleksi zikir pagi dan petang. Dan dia antara ayat yang Allah Ta'ala wahyukan, dan sebelum diwahyukan tempat simpan dia ayat tu di bawah arash. Ada hadisnya. Lepas tu kita belajar kelebihan-kelebihan surah Al-Baqarah. Ayat tu dia termasuk lah ya. Surah Al-Baqarah ni panjang kan. Tapi satu kelebihan surah keseluruhan, satu lagi kelebihan ayat-ayat yang ada dalam surah tu ya. Macam amanah Rasul sahih tu, macam ayat kursi. 5 ayat pertama surah Al-Baqarah tu tak tahu sahih ke tak sahih, tak ingat. Alif Lam Mim Zalikal Kitab pun ada fadilat ada juga tu. Ada lagi lah kot yang lain, saya pun dah tak ingat lama kan. Tapi ada begitulah ya. InsyaAllah ta'ala mungkin setakat itu dulu. Aku liqauli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita tasbih kafarah dalam surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jom, ada siapa ni? Kosong? Tak ada.